Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanana yafqahu qawlana. Apa khabar semua? Saya harap semua sentiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua insya-Allah follower ataupun penonton yang mungkin bersama kita pada petang ini, yang mungkin dah beberapa kali pada pertemuan kita di dalam kursus umrah online bersama Tabung Haji Travel. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk kita sama-sama mendapat kepahaman dan dipermudahkan setiap apa yang kita akan bincangkan pada petang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita mulakan pertemuan ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, insya-Allah kita pada petang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua bakal-bakal Diyufur Rahman tetamu Allah yang akan insya-Allah sama-sama kita doakan walaupun dengan keadaan seperti mana sekarang ini, tetapi diberikan juga Allah kelapangan dan kemudahan untuk sama-sama kita menjejaki dua kota suci, iaitu kota suci Mekah dan kota suci Madinah Al-Munawwarah insya-Allah. Jadi pertama kalinya kita sama-sama panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dapat rahmat dan sentiasa dikekalkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi yang mana keadaan kita sekarang ini Allah uji dengan musibah, penyakit dan sebagainya, tetapi jangan kita lupa kita kena sentiasa menghadapi setiap apa ujian dan musibah itu dengan positif dan sentiasa sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada petang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hari Jumaat, insya-Allah kita tidak banyak celoteh. Kita akan terus pada pertemuan kita dan perbincangan kita berkenaan dengan kursus umrah online yang kita akan bincang dan kongsikan pada petang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bakal-bakal Diyufur Rahman insya-Allah pada petang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali kita akan terus masuk kepada persediaan dan pergerakan jemaah umrah, yang mana pergerakan kita yang terhad oleh kerana dengan SOP dan situasi yang berlaku pada waktu sekarang ini. Itu pun ada yang mana keadaan kita yang kita kena letakkan sentiasa apa musibah ujian yang Allah bagi, maupun ketika mana kita pergi sana, ketika mana kita balik daripada sana, semua itu kalaupun ada nikmat ataupun musibah, kita kena ingat semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mana kita kena ingat, kalaupun kita berdepan dengan penyakit, walaupun dengan musibah sekalipun, dengan gentarkan hati kita, dengan pendengaran yang kita dengar, dengan ketakutan yang kita mungkin akan lihat sendiri, mungkin kita biasa dengar jemaah umrah balik dengan bawa balik penyakit Omikron dan sebagainya. Jangan kita gentar, sebab itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nama pun dah endemik sekarang kan. Kita dah biasakan diri dan kena biasakan seumpama kita dengar orang sakit TB, sakit denggi dan sebagainya. Cuma janganlah kita sengaja-sengaja nak dedahkan diri kita dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kita langgar SOP, pergi umrah tapi tak ikut SOP. Kita bukan nak cerita siapa-siapa, tidak. Tetapi buatlah benda baik, yang mana perkara yang terbaik itu adalah bermula dengan baik sehinggalah berakhir pun dengan baik. InsyaAllah tanpa kita lengahkan masa, kita masuk terus. Bismillahirrahmanirrahim. Persediaan dan pergerakan jemaah umrah yang termasuk juga dalam keadaan norma baru. Okay, kalau kita dilihat di sini, yang pertama sekali saya ingatkan sekali lagi kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua,
Kita nak pergi ke mana-mana pun pastikan persediaan yang kita buat dengan sentiasa ada pada apa yang kita nak tuju. Contohnya kalau kita nak buat persediaan awal sebelum kita nak pergi sesuatu tempat, kita tahu tempat yang nak kita pergi. Kita tahu siapa yang uruskan kita di tempat tersebut. Kita tahu lokasi tersebut wujud ke tidak. Kalau hotel tu ada ke tidak. Kalau dalam situasi kita nak pergi Mekah ni, nak tahu betul atau tidak, pastikan travel itu betul dan ada penerangan dan pegawai yang mana mengusahakan ataupun yang in charge ketika mana bermulanya kita nak pergi. Jangan kita dengar saja, kita ambil daripada nombor telefon online semata-mata, langsung tak pernah jumpa, pejabat pun tak ada dan kita percaya bulat-bulat. Kena hati-hati. Kita takut yang mana kita nak pergi Mekah buat umrah, tiba-tiba kita pergi hanya dekat KLIA Airport saja. Umrah dekat situ, tak boleh umrah, kita malu balik rumah, kita pergi tempat lain. Itu na'udzubillah lah. Ini benda yang saya nak tekankan di sini. Di mana-mana dan setiap waktu pasti akan ada nama scammer ni. Status scammer ni di mana-mana tempat ada. Kalau kita dah terkena itu, kita kena sabarlah. Itu mungkin salah satu ilmu juga melalui pengalaman yang Allah bagi. Ketika mana berdepan dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Kena sabarlah. Tapi mudah-mudahan kalau kita pernah kena, jangan kita kena kali kedua. Okey. Seterusnya, kalau kita pergi dengan tabung haji travel, inilah gambaran yang kita akan nampak. Cuma sekarang ini, status lokasi checkpoint ataupun tempat gerakan untuk bagi penerangan kutip pasport dan sebagainya di sini tidak ada oleh kerana SOP pada waktu bermula PKP dicabut dah ni. Semua dicabut ni. Jadi tak boleh berkumpul kat sini, cuma hanya taklimat sahaja akan diadakan di kawasan sini, tetapi tidak ada lagi kawasan yang ada dipasangkan seperti mana di dalam ini. Okey, ini antara lokasi statik yang biasanya tabung haji travel akan buat taklimat dan mengumpul pasport jemaah dan diedarkan sebelum kita berangkat menaiki flight. Seterusnya persiapan yang kedua iaitu sebelum kita ada plan, niat nak pergi umrah, pastikan kita dah siap sedia dengan vaksin. Jangan kita tipu vaksin ataupun kita ikhtiar untuk nak cuba pergi tanpa ada vaksin. Sekarang ini telah ada akta baru untuk mengenal pasti vaksin itu betul-betul valid. Ataupun itu adalah betul-betul kita ambil vaksin di tempat tersebut dan betul-betul kita mengesahkan sijil yang telah diberikan melalui MySejahtera. Sebab sekarang ini ramai yang mula menggunakan kesempatan untuk dia tak nak vaksin. Dia beli vaksin palsu. Bukan beli vaksin palsu, dia beli injek vitamin C je. Ini banyak kes lah. Jadi hati-hati, kalau boleh elakkan daripada kita menipu ketika mana kita nak mengerjakan ibadah. Kita adalah salah satu aspek yang kita pernah dengar. Ini kebiasaan umum bagi kaedah orang yang nak pergi haji. Man istata'a ilaihi sabila. Kepada orang yang nak menunaikan ibadah umrah dan haji, dia salah satu syarat dia hanya bersyarat kemampuan. Kalau dia tak mampu, tak ada vaksin, kalau tak nak pergi, jangan pergi. Bukan tak nak pergi. Kalau tak ada vaksin, jangan pergilah. Kalau nak juga, jangan ikhtiar dengan cara menipu. Okey, vaksin antara yang dikenal pasti dibenarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Yang pertama Pfizer, Zeneca, Sinovac, Johnson & Johnson dan beberapa vaksin lain. Cuma kalau di Malaysia, Pfizer, Zeneca dan Sinovac. Cuma Sinovac ini perlu ditambah lagi dengan booster. Zeneca ataupun Pfizer. Sinovac booster tak lepas. Sebab Sinovac dengan Sinovac saja tidak dibenarkan oleh Arab Saudi. Jadi Sinovac, kalau dua-dua Sinovac, dia kena ambil booster selain daripada Sinovac. Ini antara gambaran digital sijil yang telah saya masukkan sekali, yang ada di dalam telefon, apps. Yang kedua, ini adalah di dalam bentuk PDF. Kalau kita print, yang ini digalakkan sekurang-kurangnya kalau boleh jangan kurang daripada 3.
Okay, jangan kurang daripada 3 untuk memudahkan sekiranya ada keadaan-keadaan tertentu ketika mana kita diminta untuk menggunakan kertas ini. Ni kertas yang saya gerak-gerakkan ni, mouse ni. Ini mesti dibuat salinan sebanyak 3 salinan. Kalau ada booster, dia akan tambah kat sini, bawah ni. Dos yang ketiga. Kat sini pun dia tambah lagi lah. Jadi kecil dah sikit dia punya maklumat dia. Jadi kena pastikan. Cara macam mana nak kenal ataupun nak buat salinan print PDF ni? Buka di apps dan kita buka gambar ni. Bawah tu dia akan ada kod dan sebelah dia akan tulis kat situ kod bar dia. Guna PDF kita boleh print terus melalui, kalau boleh kita print guna PC ataupun laptop lah. Kalau handphone mungkin ada yang Bluetooth terus pada printer kan. Itu pada kreativiti masing-masing. Okey, seterusnya setiap vaksin yang kita ambil perlu kita kena ingat kalau booster bagi Sinovac. Okey, kalau Sinovac ni dia kena ambil booster AstraZeneca ataupun Pfizer. Pastikan selepas 14 hari baru boleh mohon untuk pergi ke Mekah. Kalau belum sampai matang 14 hari tidak dibenarkan untuk berlepas. Okey, seterusnya ujian COVID PCR. Okey, dan ini kena buat 72 jam, lebih kurang 3 hari. Sekiranya hari ini, contohlah kita nak pergi hari Isnin. Bermula hari ini dah boleh buat dah. Okey, bermula hari ini. Tapi kalau yang terbaik kita buat esok, hari Sabtu. Kalau kita flight hari Isnin. Sebab biasanya dia akan keluar, dia tak keluar terus time tu, tak ada. Dia akan pergi ke lab dulu. Itu sebab pastikan cari lokasi ataupun klinik ataupun tempat-tempat yang nak buat PCR. Ini bukan RTK ya, ni PCR hidung dan juga mulut. Okey, pastikan klinik ataupun tempat yang nak kita buat PCR itu boleh keluarkan keputusan 24 jam. Jangan dia tak bagi tahu, jangan kita tak tahu. Pastikan dia boleh keluar 24 jam. Tak semua tempat sama. Kita kena ingat. Sebab apa? Sebab takut kita buat nanti tak keluar-keluar salinan dia. Kita tak tanya klinik tersebut. Jadi pastikan kita tanya dulu, cari kedai ataupun klinik yang boleh buat PCR mulut dan juga hidung 24 jam. Harga lebih kurang paling murah 140 sekarang ini. Yang standard biasanya 200 lebih ke atas lah. Kalau pergi hospital, medical center dan sebagainya. Tapi kalau sebahagian tempat ada yang 140 paling murah itu, boleh siap insyaAllah 24 jam. Jadi pastikan juga salinan ini biasanya akan dihantar terus menggunakan WhatsApp atau email. Biasa klinik atau hospital dia akan terus hantar. Kita tak perlu datang ambil lah. Dia datang ataupun dia emailkan terus pada kita dan juga WhatsApp. Itu pada pihak hospital lah. Ada yang dibagi dua-dua melalui email dan WhatsApp. Ada yang pakai email sahaja. Itu kena kenal pasti dan banyakkan tanya keputusan melalui email dan juga WhatsApp ataupun email sahaja. Pun kena tanyalah. Okey. Dan sama juga salinan perlu dicetak sebanyak sekurang-kurang 3 salinan PCR. Jangan kurang. Kalau boleh jangan satu, bahaya. Jangan satu. Jadi kalaulah bagi pihak travel tabung haji, biasanya kita akan bagi 2 tempat letak satu salinan pasport PCR dengan COVID dan menikokel tu. Jadi satu pergi dan satu balik. Biasanya tabung haji travel akan siap-siapkan dah untuk kita bawa satu bekas berwarna hijau untuk pergi satu dan untuk balik satu. Okey. Keputusan PCR biasanya kita boleh lihat melalui MySejahtera. PCR kita ketika kita nak pergi umrah tu, nak siap-siap pergi umrah tu, keputusan dia akan keluar kat sini. Ni saya dah letak siap-siap dah gambaran ni. Yang mana keputusan dia akan keluar kadang-kadang selepas kita punya result masuk email. Kadang-kadang sebelum masuk email. Itu terpulang pada pihak MySejahtera dengan klinik lah. Itu kadang-kadang kita contoh lepas booster. Kadang-kadang lepas booster terus dapat keputusan MySejahtera. Dan kadang-kadang lepas 2 hari baru dapat. Itu bergantung pada MySejahtera lah. Pihak pengurusan MySejahtera. Tapi kalau dah melalui email dah dapat, jangan risaulah. MySejahtera akan update insyaAllah.
Okey, seterusnya. Yang keempat, pastikan juga kita jangan pakai selain daripada smartphone. Maknanya kalau selain daripada telefon pintar ataupun smartphone panggilan bahasa Inggeris, contohnya 3310, 335, macam-macam lah yang tak ada internet. Kalau yang tak ada internet, biasanya tidak dipanggil telefon pintar. Itu mungkin telefon tak pintar kot. Tak tahulah panggil apa kan. Telefon yang lama lah. Ataupun panggilannya old school. Pastikan telefon yang boleh kita layari internet yang dipanggil smartphone. Biasanya kalau dah boleh 4G, biasanya itu adalah smartphone. Android, iOS terpulang nak pakai yang mana. Tetapi pastikan yang boleh melayari internet. Kenapa? Sebab kita akan siap-siap pada waktu ketika kita nak bertolak tu, ketika mana taklimat di airport nanti, biasanya akan dimaklumkan oleh petugas kepada kita supaya download siap-siap Tawakkalna ni, apps ni, dan juga I'tamarna, siap-siap sebelum kita berlepas. Untuk apa? Supaya kita mudah nanti dah sampai di KLIA nak menuju terus ke Jeddah nanti. Sampai ke Jeddah, kalau yang boleh roaming, kita boleh terus buka Tawakkalna. I'tamarna tak boleh lagi lah. Kalau tak boleh juga dekat Jeddah, kita akan buka di hotel. Tapi biasanya akan dimaklumkan oleh petugas untuk kita siap-siap untuk kita download ataupun muat turun aplikasi Tawakkalna, dan yang kedua I'tamarna sebelum kita berlepas. Okey. Seterusnya. Okey, ini antara gambaran. Satu, Tawakkalna. Tawakkalna panggilan kat Malaysia MySejahtera, dan yang kedua I'tamarna ini apps untuk ketika kita nak buat permit, ketika nak buat umrah dan juga masuk Raudhah. Okey, masuk Masjid Nabawi tak perlu I'tamarna, hanya Tawakkalna. Tapi nak masuk kawasan Raudhah perlu kepada I'tamarna. Okey. Tawakkalna umpama MySejahtera, ke mana-mana tempat tak ada Tawakkalna ini pasti tidak dibenarkan masuk. Ini kena hati-hatilah. Memang orang sana bila tengok je, lagi-lagi orang yang bukan rakyat sana, dia akan tanya Tawakkalna dah. Kalau kita kata Tawakkalna tak ada, dia takkan bagi masuk. Tiada maaf bagimu. Okey, seterusnya pasport. Ini confirm lah, pergi mana-mana luar negara kena ada pasport. Tak boleh pakai ID, tak lepas. Pasport kena ada. Yang kedua, salinan sijil keputusan PCR yang negatif. Kalau kita positif tak boleh pergi. Saya pernah kena, jemaah saya seorang, dia positif COVID. Jadi tak bolehlah nak pergi, na'udzubillah lah, tak jauh lah. Bila keputusan keluar saja positif, tidak dibenarkan pergi. Jadi kalaulah itu waris dia yang dia bawa mahram, maka mahram dia pun tak boleh pergi. Ini kena banyak sabarlah. Kalau boleh, itu sebab kita kena jagalah jarak norma baru kita untuk kita nak kekalkan supaya kita sihat dan dijauhkan daripada COVID. Seterusnya, salinan sijil COVID yang kita dah maklumkan tadi. Ini secara orang panggil senarai semak saja. Dan yang terakhir, kad sijil menikokel daripada jemaah yang warna oranye ni ataupun yang warna kuning ni. Salah satu boleh dipakai. Maknanya klinik ikutlah nak bagi yang mana. Biasanya KKM akan bagi yang warna oranye ni. Kalau klinik swasta dia akan bagi yang warna kuning. Ini kebiasaan. Tapi kalau dia bagi lain warna, jangan marah saya lah. Ini saya cakapkan kebiasaan kan. Kalau kita nak ambil influenza, terpulang. Tak wajib. Tapi digalakkan. Kalau kita nak elak daripada apa-apa yang mungkin akan menjadikan kesan suasana di sana sekiranya kita tak serasi dengan suasana di sana. Jadi yang wajib apa dia? PCR, sijil COVID dan juga suntikan menikokel, dan yang paling wajib pasport. Paling wajib pasport. Inilah IC kita di luar negara. Dan pastikan juga pasport ini paling kurang 6 bulan sebelum kita pergi. Contohnya 6 bulan expired itu ketika mana kita beli tu jangan dah mati ataupun kurang daripada 6 bulan sebelum kita flight ke umrah. Kalau bawah 6 bulan tidak akan dibenarkan. Okey, seterusnya. Persediaan pergerakan jemaah daripada lapangan terbang antarabangsa KLIA. Okey, ini antaranya lah hand carry, keputusan result, dan kita akan diletakkan di bawah
apa orang panggil, mesti sampai di kawasan KLIA Lapor Diri 4 jam sebelum kita check out. Check out tu kita masuk dalam kawasan Lapor Diri. Maknanya kalau boleh kita ada 4 jam sebelum penerbangan. Contoh kalau kita flight pukul 1 tengah hari, pukul 9 dah ada kalau boleh kawasan KLIA untuk kita nak biar dapat apa-apa makluman terkini sekiranya kita tertinggal apa-apa. Ini antaranya. Okey, beg bagasi, ini hand carry dan ini antaranya kita gantung dan buku, kain ihram dan sebagainya pastikan siap-siap dah ada. Kalau tak ada kena beli. Cuma kebiasaannya orang yang nak terus masuk ke Mekah, tak pergi ke Madinah, dia masuk ke Mekah dia kena siap-siap lah ihram, pakai ihram dulu. Jangan lupa, jangan pakai seluar jin lah pergi nak masuk Mekah tu. Pakai seluar jin, dia terlupa nak pakai ihram lah. Kena hati-hati lah. Sebab itu antara tujuan untuk kita buat kursus ni, untuk kita nak pastikan antara keperluan penting yang kita perlu ada dan perlu siap sebelum kita berlepas. Okey, seterusnya juga seperti mana yang sedia maklum daripada keperluan-keperluan yang akan kita bawa. Pastikan yang ada ketika mana kita bawa itu gunting ataupun benda-benda tajam ataupun apa-apalah. Cecair yang lebih daripada 100 ml kita siap-siap masuk dalam beg bagasi. Jangan ada yang berbaki gunting ke, kita nak mudah tahallul, kita siap masuk dalam beg hand carry ni, kita bawa naik flight tak lepas, dia akan ambil. Kalau cecair lebih 100 ml minyak wangi dan sebagainya pun dia akan ambil. Okey. Ini antara gambaran kita akan lalu kawasan ni dan seterusnya kita cukup setakat ni. Kita akan masuk terus pada membicarakan kita punya kursus yang kita akan bincangkan pada petang ini. Tadi itu adalah taklimat untuk norma baharu dan keperluan sebelum kita menaiki kapal terbang. Okey, pelaksanaan umrah. Kita masuk terus pada pengertian umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud umrah iaitu mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu seperti tawaf dan sa'i menurut syarat-syaratnya, iaitu apa? Yang akan kita bincangkan selepas ini. Yang mana ketika mana syarat-syaratnya ibadah umrah itu, ada lagi yang disebut di samping tawaf dan sa'i itu ada tahallul dan sebagainya. Kita akan bincangkan nanti. Jadi kita apa-apa ibadah yang kita buat, bukan umrah saja, kita kena ingat, pastikan nak buat ibadah umrah ke, nak ibadah lain ke, letakkan dulu dalam hati ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima dan akan ada kesan yang baik pada waktu ketika mana kita setelah selesai ibadah umrah yang kita buat. Jangan kita niat benda lain, jangan kita nak beli barang, jangan kita nak niat melancong, jangan kita nak niat best pergi sebab waktu COVID ni tak ada ramai orang. Contohlah kan, semata-mata maksudnya. Selain daripada kita niat nak buat umrah. Memanglah kita semua orang niat pergi umrah ni nak pergi tengok Kaabah kan. Nak mengunjungi Baitullahil Haram. Tapi sekiranya ada sebaliknya, elakkan untuk kita niat untuk nak dapat pangkat dan sebagainya. Contohlah. Itu antara contoh. Seterusnya hukum umrah wajib sekali sahaja seumur hidup ke atas setiap orang Islam yang sudah balik, berakal, merdeka dan berkuasa. Sama ada lelaki atau perempuan. Berkuasa ini adalah istita'ah, iaitu dia boleh sampai dengan apa yang dia dah siapkan diri dia. Sekiranya dia tak siap, COVID test ataupun COVID vaksin dia tak ambil. Vaksin COVID dia tak ambil tapi dia nak cuba menipu. Dia tidak berkuasa. Itu kena ingat. Bahkan boleh jatuh hukumnya haram. Pada ketika itu boleh membahayakan ketika mana dia pergi pada jemaah yang lain ataupun dia membahayakan diri dia sendiri sekiranya dia tidak menggunakan kaedah syarat berkuasa ni. Jadi setiap jemaah ataupun setiap orang umat Islam hanya sekali saja umrah. Ketika mana kalaulah dia menunaikan ibadah umrah itu pada waktu musim haji,
ataupun dia pergi asing. Dia pergi umrah dulu baru dia pergi haji. Pun dikira umrah mula-mula sekali yang dia pergi itu adalah hukumnya wajib. Kalau dia pergi sekali lagi hukumnya sunat. Kalau ketika mana umrah itu didatangi dengan kita lepas dah pergi umrah wajib dah pergi, tapi kita nazar, kalau aku naik pangkat, kalau aku dapat kerja, aku dapat bonus, dapat apa-apalah, aku nak bernazar nak pergi umrah. Jadi umrahnya dia wajibkan sekali lagi. Kerana apa? Sebab nazar tersebut. Kalau kita nazar tu wajib. Jadi umrahnya jadi wajib sebabkan nazar. Jadi ketika mana kalau dia pergi kali pertama dah pergi, tapi kali kedua itu sebabkan dia nazar, jadi wajib juga. Kalaulah dia belum pergi umrah lagi, tapi dalam waktu yang sama dia dah niat nazar. Kalau aku dapat kerja nak pergi umrah, dia tak pergi lagi, maka nazar dan kewajipan pada waktu ketika mana hukum umrah itu hanya sekali sahaja. Sebab dia belum pergi umrah, dia kebetulan bernazar pada waktu itu. Itulah nazar dan umrah wajib dia. Okey, fadilat umrah. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yang bermaksud dosa yang berlaku di antara dua umrah adalah dihapuskan. Yang mana dua umrah ini dikaitkan ketika mana kita balik negara, lepas tu kita pergi lagi. Itu maksudnya. Antara umrah dengan umrah, bukan umrah ketika mana kita duduk di sana, kita buat umrah 7 kali. Tidak. Ini mafhum daripada kebanyakan para ulama jumhur ketika mana membicarakan hadis ini, iaitu macam mana nak kenal umrah dengan hadis yang disebutkan dalam ini, umrah pada umrah selanjutnya, iaitu ketika mana selesai umrah, kita balik negara, kita pergi lagi. Dihapuskan dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, iaitu haji yang diterima melainkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara kaitan umrah dan juga haji yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun haji kita panggil mabrur, adapun umrah dia panggil maqbulah. Okey, umrah bukan mabrur, panggilan umrah adalah maqbulah. Adapun haji adalah haji yang mabrur. Okey, masuk kepada rukun umrah. Yang pertama adalah niat ihram. Niat ihram adalah disebutkan sebentar. Okey, niat ihram kalau ikutkan di sini. Okey, kalau kita lihat Okey, yang pertama sekali bincang berkenaan dengan kaedah yang disebutkan pada waktu ini adalah rukun dan wajib umrah. Okey, rukun yang pertama adalah niat ihram, diberikan berbentuk carta di sini, gambaran yang mana keseluruhannya rukun dan wajib umrah adalah 7. Kalau dicampur. Kalau diasingkan, rukun umrah ada 5. Adapun wajib umrah ada 2. Ni bilangannya dicampurkan sekali lah kalau ikutkan. Rukun umrah ada 5, wajib umrah ada 2. Okey, disebutkan di dalam larangan dalam masa ihram. Kita akan bincangkan nanti setiap satu rukun. Cuma kita akan masukkan dulu apa benda larangan yang mana kita kena buat. Dan kita kena berhati-hati sebelum kita menunaikan ibadah umrah. Yang pertama, memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum. Dan ini biasanya kita tahu pakaian yang bercantum ataupun berjahit dilarang sama sekali bagi lelaki. Orang perempuan tak apa. Seterusnya menutup kepala atau sebahagian daripadanya, iaitu lelaki, kepala lelaki. Kalau contoh ketika kita tidur dalam bas ataupun ketika mana kita tak perasan, angin tiup terus tutup kepala kita, ketika mana tidak sengaja pada status orang tersebut, iaitu orang lelaki yang tak sengaja tertidur, tangannya letak atas kepala dengan kain-kain ihram sekali pada waktu dalam bas dan sebagainya, kena cepat-cepat tarik. Kalaulah ada waktu ketika lalu di kawasan tempat yang banyak anginnya,
terbang kain ihram ataupun apa-apa kain terkena dan tertutup kepala kita, cepat-cepat kena tarik. Maknanya bukan sengaja, tidak kena dam. Seterusnya menutup muka, ini bagi wanita, seperti mana yang telah kita letakkan garis panduan pada pertemuan sebelum ini, pertemuan yang mana membicarakan berkenaan dengan muzakarah haji kebangsaan pada tahun 2020. Hukum menutup muka bagi wanita diharuskan ketika mana darurat dan tidak dikenakan dam. Tapi kalau selepas daripada tidak ada norma baru, PKP pun tak ada, tidak ada pematuhan SOP pakaian iaitu memakai mask, maka tidak boleh menutup muka dan wajib dikenakan dam bagi orang perempuan. Jadi sekarang ini masih lagi tidak wajib dam dan tidak diletakkan sebagai kesalahan ketika mana menutup muka bagi wanita. Bagi lelaki, boleh pakai mask dan tidak ada kena dam. Dengan syarat wanita ketika mana saat SOP ni, ketika mana dia itu adalah berniat bukan saja-saja tetapi mengikut keadaan darurat yang berlaku pada waktu ketika sekarang ini. Okey, seterusnya memakai sarung tangan bagi siapa pun lelaki dan perempuan. Memakai bau-bauan sama ada di badan, pakaian, makanan, minuman atau menghidunya ke dalam hidung. Ini kebiasaan ketika mana kalau kita ni tu tak sengaja lah. Sebab itu pastikan setiap beg kecil yang kita nak bawa gantung ataupun ke mana-mana ketika nak buat ibadah umrah, nak ke masjid. Pastikan tidak ada apa-apa yang unsurnya berbau. Kalaulah ada hand sanitizer yang berbau, carilah yang tak berbau untuk kita guna semasa umrah. Kalau ada sanitizer yang bau, asingkan dulu, siap-siap. Minyak wangi, asingkan. Tisu basah, asingkan. Minyak apa-apalah, minyak kapak ke, asingkan dulu. Sebab takut-takut bila kita ter tu tak sengaja. Bila kita masuk tangan kita kat handbag kita, keluar ada minyak kapak, minyak wangi, macam-macam minyak lah pada waktu tersebut. Bahkan lebih-lebih lagi ketika yang mana ketika kita dah makan pakai tisu basah, ini pun hati-hati. Kalau tak sengaja, tetap kena dam. Seterusnya memakai minyak di kepala atau janggut dan selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi, menanggalkan rambut atau bulu ketika mana waktu tunggu dalam bas ataupun ketika mana kita singgah hotel. Minta maaf. Ketika mana kita singgah hotel, waktu tu kita nak mandi sekejap. Rasa macam badan melekit sangat. Kita mandi, waktu tu gugur rambut. Lebih daripada 3 helai. Kita perasan banyak pula tu. Wajib kena dam. Kalau boleh, kita nak mandi jangan tengoklah lubang-lubang tu. Lubang toilet tu kan, jangan tengok. Ataupun elakkan daripada mandi. Kalau kita tahu contohlah, sekarang ini waktu kita nak pergi buat umrah, kena ada seorang wakil daripada Arab akan membantu kita ketika mana pertama kali kita sampai di kawasan tanah suci. Kalau kita baru sampai, biasanya akan ada seorang wakil daripada ejen, dipanggil muassasah, untuk bawa kita menunaikan ibadah umrah. Untuk melepasi pintu guard tu je. Pintu askar tu je. Lepas tu dia tinggalkan dah. Sampai saja, ini bagi visa umrah. Adapun visa pelancong kita semua sendirilah. Visa pelancong tak ada, muassasah tak ada guna ejen. Tapi visa umrah akan ada ejen Arab yang akan pertama sekali kita sampai, dia akan ada dengan kita ketika masuk Raudah dan juga ketika buat umrah kali pertama. Seterusnya mengerat atau memotong kuku, cabut kulit daripada kuku ke, cabut kulit lebihan daripada kita punya luka ke, sama juga. Seterusnya menebang atau memotong atau mencabut pokok-pokok di tanah haram. Tapi insya-Allah setakat ni tak ada jumpalah daun-daun kat tepi nak pergi ke tanah suci itu. Semua kering. Banyak abuk je lah kan. InsyaAllah tak jumpalah. Tapi kalau ada, pastikan hati-hati. Jangan tangan kita mudah sangat nak kita
pegang nak cabut. Takut-takut kita terpegang itu boleh tergugur daunnya. Seterusnya memburu binatang. Seterusnya berkahwin atau mengahwinkan atau menerima wakil kahwin. Dan seterusnya melakukan pendahuluan persetubuhan. Dan yang terakhir, melakukan persetubuhan. Ini antara larangan dalam masa ihram ketika mana kita telah berniat dan juga telah memakai ihram di tubuh badan kita. Lebih-lebih lagi ketika mana kita sedang menuju ke masjid. Ketika mana kita daripada hotel ataupun turun saja daripada bas, kadang-kadang kita diuji. Sebab kita lalu di keliling kita ni ada hotel sebelum sampai masjid dan ada kedai. Masalahnya ada kedai tu. Tak boleh pergi beli singgah barang. Nak beli tak boleh. Dan yang paling bahaya apa dia? Takut kita nak cek bau minyak wangi. Nak cop dulu. Kita hidu minyak wangi. Kena dam tu. Itu juga antara larangan yang ada semasa sebelum kita selesai umrah. Dalam masa ihram sebelum selesai umrah itu antara larangannya. Jangan fikir lain. Kita terus saja bila kita dah tahu kita nak buat umrah, jangan buat benda lain, jangan fikir lain. Kita fikir niat kita tengah dalam ihram. Ada pantang larang. Okey. Mandi sunat ihram. Mandi sunat ini adalah hukumnya sunat sahaja, tidak wajib. Nak buat, tak nak buat, terpulang. Jangan kita menyalahkan apa yang ada yang telah diajar oleh para ulama. Antara mandi sunat ihram yang disebutkan perlu ada niat, sama juga dengan mandi sunat yang lain. Yang disebutkan niat mandi sunat ihram, sahaja aku mandi sunat, ataupun kita niatkan sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Niat saja, mandi dia sama juga dengan cara mandi junub ataupun mandi wajib. Baca bismillah. Kalau nak kita mandi yang mana kita dibolehkan baca bismillah adalah pada ketika kita tahu dalam toilet tu tidak ada tempat kita buang najis. Kalau tempat itu, sekali lagi saya ulang, jangan kita baca bismillah dalam toilet yang ada tempat mandi tu, ada tempat kita qada hajat. Kalau tempat itu hanya tempat mandi saja, dibolehkan baca bismillah. Kalau ada, dilarang sama sekali. Sebab apa? Seumpama kita dilarang membaca apa-apa ayat Al-Quran di kawasan tempat kotor. Tempat mandi ni boleh dikira lah. Sebab kalau dulu-dulu tempat mandi dengan tempat kita qada hajat asing. Zaman sekarang pun ada tempat mandi sebelah, tempat kita buang air sebelah dia. Kalau kita mandi di kawasan tempat yang sama, kita bacalah siasat a'udzubillah sebelum masuk toilet, bacalah bismillah sebelum sekali masuk, maknanya. Tak perlu kita baca dalam toilet. Okey, seterusnya memakai pakaian ihram. Pergi umrah kena pakai pakaian ihram. Bagi lelaki 2 helai kain lepas yang tidak bercantum, sehelai dipakai untuk menutup aurat dari pusat hingga lutut, sehelai lagi untuk menutup bahagian pinggang dan ke atas, kecuali bahagian muka dan kepala. Dan juga disunatkan berwarna putih. Kalau tak ada warna putih, boleh, pakailah. Kalaulah ada kain-kain yang ada selain berwarna putih, pakai. Tapi kita lebih meletakkan kaedahnya, hukum sunat, iaitu menyamai kesempurnaan yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Sunatnya berwarna putih, dan kalau boleh jangan terlalu nipis bagi mengelakkan daripada terbuka auratnya secara tidak perasan. Okey, seterusnya. Okey, ini kaedah memakai ihram. Ini antara gambaran yang mana kita pakai menggunakan 2 kain. Jangan pakai 1 kain. Pakai 2 kain yang mana pakai bawah dulu. Step bermula daripada atas ni, ini pun terpulang. Ikut kaedah yang kita boleh rasakan, tidak menjadikan kain itu terlalu ketat ataupun tidak terlalu longgar. Kalau boleh, kita pakai tali pinggang supaya mengelakkan daripada kain itu longgar dengan tanpa kita sedar. Okey. Apa-apa tali pinggang tidak dikira yang berjahit.
Sekali lagi, hukum memakai tali pinggang diharuskan dan tidak dikira benda berjahit. Walaupun kalau kita tengok tali pinggang itu nampak ada jahitan kan. Tidak dikira benda berjahit dan tidak dikira itu benda berjahit. Kenapa? Dia adalah bukan pakaian yang seumpama ihram yang menutup permukaan aurat bagi jemaah umrah. Okey, jadi tali pinggang dikira diharuskan dan juga digalakkan kepada semua jemaah untuk memakai tali pinggang bagi mengelakkan ketika ibadah yang mana menjadikan kita punya kain itu terlorot ataupun terjatuh ataupun terlonggar, dan juga akan membantu kita senang dan selesa ketika mana melakukan ibadah umrah. Okey, seterusnya ketika mana kita nak pakai pakai ihram ni, ini yang saya letakkan ni. Okey, saya bagi gambaran bagi yang jemaah lelaki ketika nak menunaikan tawaf. Dia perlu buka ittibak ni ketika mana bermula daripada tawaf, kita nak keliling Kaabah 7 pusingan tu, kena buka ni sebelah kanan. Jangan buka sebelah kiri terbalik, buka sebelah kanan. Selesai daripada tawaf 7 pusingan, kita akan sembahyang sunat tawaf, akan tutup semula macam ini. Ini gambaran ketika tawaf dan ini gambaran ketika mana selesai daripada tawaf. Nak sembahyang sunat ihram. Walaupun kita tak cerita lagi, kita akan sambung cerita depan ni. Okey, seterusnya. Alas kaki yang tidak digalakkan dan dilarang. Yang tutup penuh, yang tutup hampir penuh, yang tutup separuh. Yang tutup separuh ni pun tidak digalakkan. Kalau yang tutup penuh, lagilah tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Yang hanya digalakkan, carilah selipar yang tidak ada tertutup di bahagian atas ni. Cari yang tidak tertutup di bahagian atas ni. Kalau kita di Malaysia, cari yang jenama asadi. Kalau di sana pun ada asadi, tapi tak tahulah berapa harga kan. Sebab dia tidak licin. Dia genggam lantai kawasan dataran masjid itu, insya-Allah tak sampai ke tahap boleh kita jatuh dah. Sebab apa? Kebanyakan yang pengalaman saya ketika kalau orang jemaah nak cari selipar, dia cari selipar tapi kebanyakannya licin. Kalau boleh siap-siap teruslah untuk kita siap sedia selipar untuk nak buat ibadah umrah daripada Malaysia. Kita takut kalau beli yang di sana, selipar dia licin sedikit. Okey, pakaian ihram wanita iaitu menutup semua anggota badan kecuali muka dan 2 tapak tangan. Maknanya kena tutup keseluruhan kecuali 2 dan tapak tangan. Antara dia iaitu kita pakai telekong ni. Pakai telekong ataupun pakai kurta. Tudung labuh. Dan juga pakaian jubah. Ini macam-macam style lah. Ada yang kurta yang telekong yang kecil sikit. Ini telekong yang labuh sikit, terpulang pada jemaah. Cuma yang saya kena ingatkan adalah ketika mana kita nak pakai telekong, pastikan ada yang macam ni. Yang boleh tutup di bahagian bawah dagu. Yang boleh tutup di bahagian bawah dagu untuk mengelakkan daripada terbuka ataupun tertarik. Zaman sebelum-sebelum ni mungkin desain kebiasaannya tidak ada dagu ni. Ni tidak ada dagu ni. Okey. Sekarang ini banyak pilihan dan banyak yang tahu hukum ketika mana terbuka ni, kalau sembahyang pun batal sembahyang. Sebab itu dikira aurat. Bawah dagu ni dikira aurat. Kalau kita nak cek betul-betul aurat, bahagian dia adalah ketika mana kalau kita tekan ni ada memisahkan tulang hujung di bahagian bawah dagu. Kalau kita rasa tulang ini bermula situlah kita kena tutup bagi wanita yang mana aurat dia yang paling terbaik tutupnya keseluruhan bawah dagu. Tapi dimaafkan disebut sebahagian para ulama dimaafkan bahagian bawah ni kita buka sikit. Tapi kalau dalam sembahyang, dalam ibadah umrah,
kena tutup wajib. Kalau terbuka, wajib kena dam. Ini kena hati-hati. Ini antara gambaran juga adalah kawasan yang mana kebiasaan jemaah memakai hand sock, setokin tangan. Dan juga bahagian yang mana dibolehkan dan tak dibolehkan. Okey, di sini antara yang memang disebutkan ketika mana kita memakai cermin mata besar. Ini tidak digalakkan kerana ketika mana dia dikira memakai ataupun menutup sebahagian muka. Ini cermin boleh, cermin agogo. Dan juga kita tutup telekung ini hampir ke separuh bahagian dahi dan juga separuh bahagian melebihi daripada kita punya dagu. Ini pun dielakkan. Kalau boleh jangan pakai. Ini jangan pakai. Okey. Kita terus pergi secara ringkas. Okey, rukun umrah pertama. Okey, yang pertama rukun bagi umrah iaitu niat umrah. Boleh dilakukan selepas sembahyang sunat ihram di Madinah atau Miqat, iaitu ketika mana kalau kita masuk Madinah ataupun kita turun di Jeddah pergi ke Madinah, biasanya kita akan berniat di Miqat iaitu namanya Bir Ali. Kalau kita niat masuk ke Mekah, maksudnya kapal terbang berhenti di Jeddah, masuk terus ke Mekah, kita akan niat di atas kapal terbang. InsyaAllah akan dimaklumkan oleh pihak jemaah, petugas jemaah ataupun pihak travel insyaAllah. Okey, lepas niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan juga ada niat bersyarat bagi orang perempuan. Ketika mana dia ada rasa tak selesa, uzur, ataupun ketika mana dia tahu jadual dia datang bulan pada waktu ketika dia dah sampai di Mekah ataupun ketika mana waktu dia nak pergi umrah tu dia dah rasa dah. Orang perempuan dia akan tahu tanda dia nak datang haid. Kadang-kadang rasa macam senggugut, kadang-kadang rasa macam tak selesa badan. Contohlah kan dia dah tahu. Dia kena siap niat-niat bersyarat untuk memastikan dia akan terlepas daripada pantang larang ataupun tidak. Okey, ni kalau lah orang perempuan dia nak datang haid tapi belum datang haid lagi. Takut-takut ketika mana dia tengah buat umrah tu datang haid. Jadi dia kena niat bersyarat lah. Tak boleh niat yang tadi tu je. Dia ditambah lagi dengan niat yang mana sekiranya aku terhalang oleh halangan haid. Tadi tu dia niat yang sama. Yang mula-mula tu niatnya sama ni. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram, aku dengannya kerana Allah Ta'ala, ditambah lagi sekiranya aku terhalang oleh halangan haid. Sebelum selesai tawaf, maka jadi halalah aku. Maka ketika mana dia sebelum selesai tawaf, dia dah datang haid ataupun dia dah terasa darah keluar ataupun uzur. Ketika mana waktu itu dia telah seumpama dia selesai umrah ataupun dia seumpama telah bertahlul. Dah tak perlu kita pantang larang. Ini apabila jemaah wanita datang haid sebelum selesai tawaf umrah, iaitu ketika mana kalaulah orang perempuan dia datang haid ketika mana belum habis tawaf. Okey, belum habis tawaf, maka ketika mana dia datang bulan pada waktu tu, dia dikira gugurlah ihram umrahnya, dia tidak dapat pahala umrah. Sekiranya selepas datang, maknanya datang haid itu ketika habis pusingan tawaf, maka ketika mana dia datang waktu tengah-tengah mungkin nak sa'i ataupun dalam perjalanan nak sa'i, dia rasa macam ada darah keluar, maka dia dikira dapat pahala satu umrah. Okey, niat umrah ketika haid. Ini juga niat bersyarat. Yang tadi tu niat bersyarat ketika dia belum keluar haid. Masih lagi suci. Yang ini dia ketika datang haid, memang daripada awal datang tak berhenti haid. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ditambah lagi apa? Sekiranya haid aku berterusan hingga saat pulang, jadi halalah aku ketika mana kalaulah haid dia tak berhenti, sampailah waktu dia nak balik. Waktu itu dia tidak dikenakan apa-apa tanggungjawab ataupun tidak ada pantang larang seketika mana dia
masih lagi haid. Dia tak ada apa-apa. Dia tidak apa-apa tanggungan untuk dia kena buat umrah. Tapi kalaulah dia dah suci haid dia sebelum ataupun 2-3 hari sebelum nak balik, masih lagi berada di Mekah, 3 hari lagi nak balik, maka dia kena pergi mikot di tempat yang berdekatan. Kalau berdekatan di Masjidil Haram itu tan'im, kena pergi tan'im. Berniat semula mandi hadas, pergi ke tan'im, niat mikot di situ dan terus buat umrah. Itu kaedah dia. Kalau ketika mana dia sampai mula-mula Saudi tu, sampai Jeddah. Ketika mana masih berbaki ketika dia di Mekah, pada waktu itu tak sampai lagi dia nak balik, maka dia mandi hadas dan pergi ke tan'im buat umrah. Kalaulah dia dah tak sempat lah, dia kena pergi ke Madinah. Jadi dia dikira halal pada waktu tu dan dia tidak dapat pahala umrah. Tapi kita niatlah. Mudah-mudahan niat saja Allah terima kita seumpama kita dapat umrah. Okey, seterusnya. Okey, talbiyah. Okey, ini antara lafaz talbiyah. Antara lafaz talbiyah ketika mana setiap jemaah yang selepas daripada niat, dia akan mengucapkan ucapan ini, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini lafaz yang kebiasaan kita akan baca sebelum bermulanya tawaf. Okey, ini antara gambaran jarak Madinah ke Mekah dan Mekah ke Madinah, 425 km. Biasanya kalau jemaah daripada Madinah akan singgah ke Bir Ali untuk mikot dan terus mengerjakan ibadah umrah ke Mekah. Okey, rukun umrah kedua. Rukun umrah kedua iaitu tawaf. Apa maksud tawaf? Iaitu mengelilingi Kaabah 7 pusingan dengan yakin. Dimulai dan diakhiri penjuru Hajarul Aswad. Ini lapas niat tawaf. Allahumma inni uridu tawafi baitikal harami sab'ata ashwatin. Tawafil umrati fayassirhu li wa taqabbalhu minni. Lillahi ta'ala. Saja aku tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Kalau terlupa niat tawaf. Kalau kita terlupa niat tawaf, adakah hukumnya sah? Ya, sah. Kerana adalah niat tawaf itu juga termasuk dalam pakej niat dalam ketika mana kita berniat umrah. Ketika mana niat kita sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala ataupun tambahan niat bersyarat, pada waktu itu telah ada pakej. Ketika mana kita niat umrah itu ada dah termasuk tawaf dan juga niat sa'i. Kalau nak niat adalah hukumnya sunat. Kalau boleh kita niatlah. Okey, ini antara gambaran juga. Kawasan ketika masuk daripada pintu kawasan masjid. Ikut mana yang kita masuk. Mana kawasan pintu yang kita masuk, tetap juga akan jumpa tengah-tengah dia Kaabah. Ini bagi orang yang pertama kali masuk Mekah ataupun pergi Arab Saudi, senang cerita orang yang pertama kali tengok Kaabah, sampai saja di kawasan masuk je pintu ada nampak sikit-sikit Kaabah. Bilalah kita sampai saja betul-betul live depan mata kita, biasanya orang kali pertama akan menangis. Ini tidak ada paksaan, tidak ada buat-buat. Ini pengalaman saya sendiri, mula-mula saya sampai sana belajar sana. Sampai saja tengok je, menangis sendiri, tidak ada apa-apa paksaan. Ini memanglah kebiasaannya akan ada dan juga itu menunjukkan bahawa tanda keistimewaan dan kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah muliakan tanah suci Mekah dan juga bumi Madinah. Kalau yang tak nangis tu tak tahu nak cakap apa. Itu the rock tu, batu betul tu. Jadi insya-Allah lah. Yang pertama kali pergi insya-Allah bakal Diyufur Rahman yang dah biasa pergi, alhamdulillah. Kalau yang pertama kali pergi biasanya tengok Kaabah, nampak saja pertama kali memang akan gugur air mata tanpa kita sedari. Dia rasa rindu nak pergi kan, rasa minggu nak pergi. Okey, gambaran kita masuk di kawasan mana-mana pun, bermulanya kita nak buat tawaf.
Ni tawaf umrah ya. Carilah kawasan yang ada di kawasan ini, tanda dia ada lampu hijau. Ada lampu warna hijau. Kawasan sini yang bersetentangan dengan rukun Hajarul Aswad. Dulu ada sejajar dengan kawasan sini, dia guna marmar berwarna coklat. Kecil je sebaris. Dan juga dulu ada kawasan sini namanya Telaga Zamzam. Dihabiskan, bukan dihabiskan, diturap semua. Sebab ramai orang terlalu taksub. Tak kira lelaki perempuan. Mandi dalam ni, kurang ajar betul. Terbukalah aurat. Jadi, tindakan pengurusan Masjidil Haram untuk dihapuskan semua, bukan sengaja-sengaja tidak, tapi bagi mengelakkan daripada berlakunya maksiat. Sehinggalah ada satu bulatan sini ditulis Ma'u Zamzam, Bi'run Zamzam. Juga orang banyak taksub nak doa kat sini, pun dihapuskan tulisan tu, lalu diletakkan saja sebagai tanda lampu hijau untuk menandakan permulaan jemaah umrah untuk bertawaf. Ini kawasan sini. Ada lampu hijau, satu tiang tu. Ada lampu tu, bermulanya tanda untuk kita bermula tawaf. Okey, ini doa di penjuru Yamani ketika mana kita sampai sini. Sebelum kita sampai di kawasan Rukun Hajarul Aswad, kita akan jumpa dulu penjuru Rukun Yamani. Bacaan doa dia adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey, itu antara doa yang dianjurkan dan diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, saya nak tekankan di sini, bermulanya masuk sahaja kawasan Masjidil Haram bagi lelaki, pastikan buka kawasan kanan. Okey, buka kawasan tangan kanan ini, ittiba. Buka kain tu, alihkan ke bahagian kiri. Jangan lupa, sebab ini adalah sunat. Pastikan juga posisi kita sebelah kiri. Bahu sebelah kiri setentang dengan kawasan Hajarul Aswad. Sebab itulah permulaan untuk kiraan daripada mula kita tawaf 7 pusingan. Dan pastikan setiap tawaf itu jangan kita beralih. Dan saya nak ingatkan juga, pastikan kita berhati-hati kalau kita bergantung, kita nak baca buku. Okay. Berhati-hati kita nak buat tawaf ketika mana kita memegang buku. Sebab takut-takut kita akan terpesong daripada kita punya bahu menghadap ke arah Kaabah. Tak boleh kita terpesong, kena ulang. Kalau nak pegang buku, sekejap tengok, sekejap pegang, sekejap tengok. Jangan kita terus pegang posisi kita dengan tengok buku. Sebab biasanya orang akan sesat. Bila tawaf, mana Kaabah? Kaabah dia membelakangkan Kaabah. Ada juga. Dan boleh kira takut-takut mengganggu pada kita dengan jemaah yang lain ketika mana kita tak berpusing dengan yang sepatutnya. Itu kena hati-hati. Setiap perjalanan kita kena tengok. Kalaulah ada kawasan tersebut orang yang sedang cuci kawasan tile Kaabah, kawasan marmar, kawasan tempat dataran pusingan Kaabah ini, kawasan tawaf tersebut ada orang tengah cuci pakai sabun. Hati-hati, jangan kita pijak sabun tu. Dan kalau boleh, jangan memusingkan badan. Kalau nak, kita terpaksa jalan nitik lah. Ke kiri, ke kanan, sikit ke kanan. Jangan memusingkan, membelakangkan Kaabah. Sebab kalau terpusing, wajib kita ulang. Kalau kita tak sengaja, kena tolak sebab orang langgar. Tak menjadi kesalahan dan tidak perlu kita ulang. Okey? Dan pastikan, saya ingatkan juga pada waktu ini dan persiapkan diri sebelum kita nak pergi buat ibadah umrah ini, ada satu spray. Spray itu adalah untuk kita sekiranya terbatal, maka pada waktu itu kita berhenti pada tempat yang kita berhenti dan kita ingat tempat tu lah. Supaya apa kita ingat? Kita mula je tempat tu. Tak perlu kita ulang balik daripada Hajar Aswad. Dan pada waktu ketika mana tawaf, perlu ada wudu. Terbatal, kena keluar, ambil wudu, spray tu. Bagi yang ada waris teman kan, ambil wuduk dulu di sudut yang boleh selesa dan sebagainya, baru kita sambung di tempat yang kita terbatal wuduk tadi tu. Jangan teruskan sebab antara syarat sah tawaf kena ada wuduk.
dia seumpama kita sembahyang. Okey. Ni Rabbana Atina ni ada doa yang biasa bagi orang yang selepas sembahyang. Okey, selesai saja solat sunat tawaf, kita dah boleh angkat kain kita, tutup semua. Angkat kain itibak tadi tu, selesai tawaf, kita tutup bahagian badan dan sembahyang sunat tawaf di depan bahagian makam Ibrahim. Bersetentangan dengan tempat kita bermula tawaf tadi tu ada nama kawasan makam Ibrahim. Dan sekarang ini ada satu tempat lokasi untuk kita buat sembahyang sunat tawaf. Lepas niat sunat tawaf ataupun lepas niat solat sunat tawaf iaitu aku sembahyang sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, sebaik-baiknya dilakukan di belakang makam Ibrahim dan sunat berdoa bersetentangan dengan multazam. Jangan kita tinggal peluang untuk sembahyang sunat tawaf. Sebab apa? Kita takut kita tak mampu dah nak sembahyang lagi di depan Kaabah. Setiap perkara dalam ibadah umrah jangan tinggal walaupun dia sunat. Zaman sekarang ini SOP lagi-lagilah. Orang tidak boleh sembahyang tanpa memakai ihram. Maknanya hanya orang yang melakukan umrah sahaja boleh ada di dataran ni. Di dataran kawasan depan Kaabah tu. Tempat orang sembahyang ni, orang yang selain daripada orang yang mengerjakan umrah tidak dibenarkan masuk untuk solat di sini. Solat 5 waktu, orang yang tak mengerjakan umrah di tingkat 1. Tawaf sunat pun di tingkat 1. Adapun tawaf wada' tidak dibenarkan. Okey, seterusnya rukun ketiga umrah iaitu pengertian iaitu rukun yang ketiga sa'i. Pengertian sa'i iaitu berjalan ulang alik di antara Bukit Safa dan Marwah. Ini gambaran 7 kali pusingan, ketika mana pusingan itu bermula daripada Safa ke Marwah. Okey, Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa balik sekali. Sampailah 7 kali sehinggalah kita akan berhenti di perhentian Marwah yang terakhir. Ini gambaran dia, iaitu gambaran di permukaan Bukit Safa. Dulunya tidak ada penghadang dan terbuka. Banyak orang doa di atas ni sehingga kan ramai yang berpusu-pusu nak berebut doa atas ni. Padahal sama je kat bawah ni pun boleh doa. Tapi orang nak juga. Yang tak faham kadang-kadang sampai bertolak-tolak yang tak faham. Dah jadi makruh. Yang jenis tak faham lagi sampai jatuh pun ada. Sampaikan sekarang pengurusan Masjidil Haram menutup dan semua orang tak boleh dah naik atas ni dan tidak ada lagi alhamdulillah orang yang jatuh daripada bukit ni. Okey, seterusnya ketika mana kaki Bukit Safa dan Marwah ni dia ada kawasan lampu berwarna hijau. Kalau kita tengok kat sini lampu berwarna hijau ni kalau kita tengok okey, waktu sampai saja di kawasan lampu hijau ni, dulu dia hanya permulaan dan pengakhiran saja lampu ni. Satu permulaan, yang satu lagi pengakhiran. Dia apa tanda dia? Dia bila sampai saja lampu hijau, dia bagi jemaah lelaki disunatkan untuk berlari-lari anak, untuk menggambarkan Siti isteri kepada Nabi Ibrahim AS, ibunda Nabi Ismail AS, ketika mana mencari air, dia berlari-lari anak sebanyak 7 kali daripada Safa ke Marwah. Dan itulah dikekalkan sejarahnya menjadi ibadah sampailah sekarang ini. Jadi permulaan yang ada sekarang ni semuanya telah dipasangkan lampu hijau ni. Jadi tidak adalah permulaan dan perakhiran. Sekarang ni semua ada lampu hijau. Bermula sampailah akhir ada lampu hijau. Jadi kita lari anak. Dan pada waktu itu jangan lumba lari. Saya nak ingatkan sekali lagi, jangan sampai lumba lari sebab boleh jadi makruh. Kerana apa? Mengganggu jemaah yang sedang berlari-lari anak. Dan juga mengganggu pada jemaah-jemaah lain yang tidak mampu berlari anak. Sebab itu, nak pergi sembahyang jemaah ke, nak pergi lari-lari anak ke, jangan mengganggu. Apa-apa pun senang cerita macam itulah. Nak pergi tawaf ke, jangan ganggu orang nak tawaf. Kita tolak sana, tolak sini contohlah. Sama jugalah dalam kaedahnya. Kadang-kadang kita tengok sendiri orang Arab, dia bukan berlari anak, lumba lari dengan anak bini semua pun ada. Dia tak faham. Tak semua orang faham. Sebab ibadah ni kadang-kadang dia pergi dalam keadaan dia tidak
tidak faham. Jadilah kita sebagai orang yang memahamkan diri kita dan juga memahami orang lain. Okey, seterusnya, lokasi yang mana kita akan berhenti di kawasan Marwah. Okey, lokasi di kawasan Marwah yang mana bukit ini adalah perakhiran. Destinasi yang terakhir kita akan habis di sini. Sampai sekarang masih lagi dibuka. Cuma SOP norma baru ditutup pakai coin semua kat sini. Jadi orang tak boleh duduk atas sini, sembahyang pun tak boleh. Sini ada askar dan juga polis wanita. Dulu tak ada polis wanita, sekarang dah ada. Dia pakai baju kod polis warna hijau. Zaman dulu hanya puan kuasa je dia pakai jubah warna hitam tutup semua. Sekarang ni polis wanita, direct terus polis. Dan juga askar bagi lelaki. Ini kita antara tempat lokasi yang mana gambaran sampai sekarang tempat ini juga masih dibuka. Tempat ini juga antara kita kena ingat berhenti yang terakhir. Maknanya bukan Safa Marwah Safa satu, bukan. Dia Safa ke Marwah satu, Marwah ke Safa balik dua. Bukan Safa Marwah Safa, bukan. Kalau Safa Marwah Safa dia melebihi 5.2 km. Kalau kita tujuh pusingan sa'i lengkap, dia akan ambil masa 5.2 km. Cuba bayang kalaulah dia Safa Marwah Safa satu, Safa Marwah Safa dua, Allahu Akbar. Itu kalau macam tu, kalaulah makcik tu dia terdengkot-dengkot, rasanya lepas habis sa'i, tak tahulah jadi apa kaki dia. Terus tak boleh jalan lah separuh tu. Sebab kita seumpama berjalan 5.2 km kalau kita selesai sa'i. Ini antara gambaran atas. Kalau kita naik di kawasan tingkat 2 ataupun tingkat 3, ini lokasi yang mana kita boleh naik. Kalau kita nak naik, kalau kita uzur, di kawasan sini juga ada orang menyewa bagi ataupun skuter. Skuter dia bukan sampai besar macam bagi lah. Kalau dulu ada bagi, sekarang ni tidak ada bagi, dia hanya bagi skuter warna hijau. Jadi sewa je anggaran lebih kurang 200. Tertakluk kepada orang yang bawa ataupun tidak. Ini gambaran dia. Okey, rukun yang keempat adalah tahallul gunting. Okey, bergunting iaitu tahallul sekurang-kurangnya 3 helai rambut, tak kira lelaki atau perempuan. Tetapi lebih afdal, lebih baik bercukur bagi lelaki. Yang ini saya nak tekankan, elakkan bagi orang perempuan gunting, keluarkan rambut je. Jangan keluarkan rambut dia. Ambil gunting kecil, masukkan dalam telekung dan gunting daripada dalam. Jangan kita minta tolong orang. Lebih-lebih lelaki yang bukan mahram. Macam-macam lah. Ini banyak yang berlaku, geng-geng Pakistan dengan India. Dia minta kita tolong. Kalau bagi yang kita lelaki, ada orang yang macam tu, jangan kita tolong sebab kita tengok aurat dia. Jangan. Kalau dia suruh, jangan. Jangan mandai-mandai sebab itu aurat, kita tengok aurat dia. Cakap suruh dia buat sendiri. Jadi, termasuk juga kita, kalaulah kita ada anak perempuan, isteri kita ke, suruh dia gunting sendiri ataupun kita pergi satu sudut, adang dia daripada orang nampak, kita guntingkan dia kalau dia nak keluarkan rambut sedikit. Bagi lelaki, boleh potong sikitlah 3 helai ataupun dia nak bercukur. Kalau dulu dekat je tempat cukur dia, lebih kurang 300 meter, 200 meter daripada masjid. Kebanyakannya orang cukur di hotel. Kalau dia nak pergi cukur di hotel, sebaiknya saya galakkan untuk dia potong dulu 3 helai. Kerana apa? Sebab takut dia tengah pergi ke hotel balik nak pergi cukur ataupun nak pergi kedai cukur, sebelum sampai kedai dia belum habis tahallul, tapi dia singgah kedai, dia pergi beli belah, dia cuba minyak wangi, pakai sana, pakai sini ataupun terbuka aurat dia sedangkan dia masih lagi dalam ihram, dalam pantang. Jadi sebaiknya kalau dia nak pergi juga balik hotel baru dia nak potong rambut, terpulang. Tapi hati-hati ketika mana pada waktu itu dia sedang berpantang. Okey, rukun umrah yang kelima iaitu tertib, iaitu mengikut apa yang telah kita letakkan garis panduan daripada awal sehinggalah tahallul. Itu antara yang disebutkan berkaitan ketika mana ibadah umrah daripada awal iaitu niat sehinggalah
kita habis tahallul. Okey, di sini ketika mana selesai daripada kita proses ibadah umrah, habis dah. Tiba-tiba waktu kita nak balik, ada disebut dengan tawaf wada'. Cuma dalam SOP norma baharu, tawaf wada' ini tidak dibenarkan sama sekali. Dan sekiranya boleh, mudah-mudahan Allah percepatkanlah kita punya wabak ini dihapus. Ketika mana persiapan sebelum tawaf wada' ini adalah ketika mana selepas berlakunya taklimat keberangkatan kita akan pulang daripada pihak travel. Jadi pihak travel akan maklumkan ketika mana kalaulah kita nak balik pukul 12, tawaf pukul 4 contoh. Pukul 12 malam kita gerak pukul 5 atau pukul 6 mesti tawaf wada'. Jadi kita akan keluar dan hukum tawaf wada' ini adalah wajib. Kalau tidak diletakkan sebagai larangan. Larangan sekarang ini norma baharu adalah bukan larangan kekal, hanya larangan sementara sahaja. Tidak dibenarkan, tidak diluluskan oleh kerajaan Arab Saudi di atas sebab-sebab tertentu, maka kita akur dan kita ikut dan tidak ada apa-apa dam. Jadi tawaf wada' ini sekiranya dibolehkan maka wajib ya. Dan tawaf wada' ini adalah tawaf pengakhiran, perpisahan sebelum kita meninggalkan tanah suci. Dan pada waktu itu tawaf boleh memakai pakaian tak payah pakai ihram sebab dia bukan dalam keadaan berihram. Pakai pakaian biasa, nak pakai balik pun boleh, terus tawaf. Saja aku tawaf wada' 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Kita pusing. Ini apa yang saya sebutkan ni, sekiranya boleh buat masa ni tidak dibenarkan lagi. Sekiranya boleh, maka sampai ketika waktu nak buat tawaf wada' tak perlu pakai ihram, kita terus tawaf macam biasa, niat tawaf wada' kerana Allah Ta'ala. Dan kita tidak dibenarkan semasa pulang ke tempat kawasan kita nak tunggu bas ke, kawasan kita tunggu di hotel ke, tak boleh kita beli barang. Tak boleh kita singgah kedai langsung sebab dikirakan larangan ketika itu pada orang yang akan berpisah dari tanah suci. Okey, sekali lagi, selepas selesai tawaf wada' tidak dibenarkan singgah beli barang, tidak dibenarkan tidur, tidak dibenarkan. Kalau boleh, apa-apa keperluan itu kita nak, kita selesai daripada meninggalkan kawasan Kaabah, dibolehkan. Kalau kita pergi ke Jeddah, bolehlah macam biasa. Di kawasan tanah suci, selepas sahaja kita selesai tawaf wada', tidak dibenarkan apa-apa keperluan yang kita buat sebelum kita tawaf wada'. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. InsyaAllah buat masa ni saya barangkali tidak ada kesempatan untuk membuka sesi soal jawab. Sekiranya ada persoalan ataupun yang mungkin nak soal jawab ketika mana selesai daripada pertemuan ini, saya harap boleh PM terus ataupun boleh terus WhatsApp saya di nombor yang telah saya letakkan di dalam mesej ini. Kerana apa? Saya ada sesi lain yang perlu saya ikut selepas sesi kursus ini. Saya mohon ribuan kemaafan untuk saya undur diri dahulu, dan sekiranya apa-apa pertanyaan boleh terus mesej saya di nombor yang tertera di dalam mesej. Wallahu ta'ala alam. Saya tutup pertemuan ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Hadza billahi taufiq, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya mohon maaf sekali lagi untuk saya undur diri tanpa membuka sesi soalan oleh kerana kekangan masa dan keperluan saya untuk sesi yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.